Ya Allah. Khuz. Cik seorang satu warakah. Takkan ada bahas orang. Ada ingat nak tulis, lepas tu seorang putus stik. Tapi insya-Allah lain kalilah. Jadi awak kena neutral lah. Neutral lah. Aha. Kena neutral. Dia buat tak masuk. Wahabi bah. Taib. Kita bahas ilmiah lah. Ni je tunggu surat dia bah. Taib. Bismillah tuan macam. Ya Allah, bismillah. وروى عبد الرزاق أيضا في مصنفه المذكور بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نورا نبيك لنوره صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحاط بالأنوار من كل الأجانب وهيبات مولانا عظيم علت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا اللهم بما ينفعنا ورب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله وأصحابه الأطهار الأخيار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan bahaskan sedikitlah, iaitu bahasan tentang An-Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita akan bahagikan kepada beberapa nuqat, beberapa apa syekhna, beberapa masail, iaitulah berkenaan dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Iaitu yang pertama sekali ialah haqiqah An-Nuril Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Dan mas'alatul ula. Masalah yang pertama ialah ta'rif haqiqah An-Nuril Muhammadi. Jadi orang selalu sebut tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ta'rifnya? Mas'alatul ula. Apa Nur Muhammad? Nur Muhammad tu apa? Orang sebut Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Cahaya Muhammad. Ni cahaya betul lah. Lepas tu? Apa yang terfaham tentang Nur Muhammad? Dah nampak Ke belakang sikit. Okey. Baik, tamam. Nur Muhammad. Apa yang terfaham tentang Nur Muhammad? Apa yang terfaham tentang Nur Muhammad? Okey dah tu. Okey dah nampak kan? Sah? Apa yang terfaham tentang Nur Muhammad? Apa dia? Ya okey cukup. Saya yakfi insya-Allah. Baik, apa yang terfaham tentang Nur Muhammad? Nur Muhammad ini bukanlah bermaksud nur dengan makna lawannya zulmah. Dan al-awwal al-matlabul awwal fi haqiqatihi Nuril Muhammadi. Ta'rifnya yang pertama sekali ialah yang disebut oleh Imam Al-Bajuri radhiyallahu taala anhu, ialah bahawasanya nur yakni bukanlah nur itu muradnya ialah apa syekhna? Bukan murad dengan nur itu ialah barang yang lawan akan kegelapan. La, musmurad. Wadih? Yang pertama apa dia? Yakni yang pertama sekali, murad kita faham nur pada cahaya. Bukan murad dengan itu ialah cahaya yakni yang lawannya adalah kegelapan. Bukan murad itu. Cahaya. Adakah makna cahaya yang begini, yang macam cahaya lampu ni? Bukan. Izan kata Imam Al-Bajuri, Nur Muhammad ialah haqiqatun
la ya'lamuha illa Allah. Dan awal asya. Maka apa maksud Nur Muhammad alaihi salatu wassalam dengan makna haqiqatun la ya'lamuha illa Allah. Mana Allah Taala menjadikan akan makhluknya kemudian diberikan nama Nur Muhammad, maka tidak diketahui hakikatnya melainkan Allah SWT. Dan kalam al-Imam Syekh Al-Azhar Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu anhu. Dan sini disebutkan laisa al-murad ma qabla adh-dhulmah wa in kana huwa al-mutabadir bil murad haqiqatun khalaqaha Allah Taala wa sammaha nura wa la ya'lamu kunhaha illa Allah Taala. Wadih? Faham ini betul? Ini yang pertama sekali. The awwalul asya'. Tetapi sebahagian ulama mentafsirkan bahawasanya Nurul Muhammadi ialah ruh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ba'dul ulama seperti Asy-Syaikh Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi dalam kitabnya Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar. Bukan Daqaiqul Akhbar yang Jawi. Ni yang Arab. Itu al-babul awal fi khalqir ruhil a'zam. Ruh yang paling besar, al-a'zam. Wa huwa Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Wadih? Izan apakah Nur Muhammad? Yang pertama ta'rifnya ialah haqiqatul la ya'lamuha illa Allah. Satu hakikat yang tak cipta yang tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fassara ba'dul ulama ialah birruhi al-a'zam. Setengah ulama mengatakan itu adalah muradnya roh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni apa? Nabi ketika itu diciptakan rohnya namun ditiupkan pada malam apa dia? Di antara Sayyidatuna Aminatul Zahra dan juga Sayyidina Abdullah ibnu Abdul Muttalib. InsyaAllah. Inilah yang pertama. Taib. Jadi bila sebut lagu tu, adakah B atau I? Apakah haqiqah An-Nuril Muhammadi? Adakah ia jauhar ataupun arad ataupun apa? Setengah. Ha? Halati. La. Setengah ulama, setengah guru mengatakan bahawa An-Nurul Muhammadi laisa bijauharin wala aradin wala. Hana, bukan jauhar bukan arad. Ada mustahil. Mustahil aqlan. Kenapa? Kerana kaedah yang disebut oleh para ulama mutakallimin, al-alam imma jauhar wa imma arad. Imma jauhar wa imma arad. Tidak. Jauhar apa dia? Jauhar apa dia? Binafsi. Mana apa? Jauhar tu apa? Mana mengambil lapang dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Sekidah. Adapun arad, iaitu ataupun dipanggil sifat, mutahayyizun bittaba'. Faham tak? Mengikut dia, mengikut zat. Mengambil tempat dengan apa? Mengikut zat. Sekidah. Baik, apakah haqiqah Nurul Muhammadi? Sebab kebanyakan ulama, kathirun minal muhaqqiqin, daripada ulama muhaqqiq mengatakan Nurul Muhammadi adalah jauhar. Dan Nimrud Tnin. Jauhar. Yang ni jauhar. Ini mutahayyizun binafsi. Jauhar. InsyaAllah. Hak ni disebut dalam kitab. Perbahasan yang panjang lebar disebut dalam kitab. Dalam kitab Al-Imam Al-Hulwani. Ahmad Al-Hulwani. Dibahas banyak tentang masalah apa? Adakah baginda Nabi SAW, Nurul Muhammadi, ialah apa? Jauhar ataupun arad. Maka kena sebut apa? Jauhar. Tayyib. Sebab apa? Kalau kita kata Nurul Muhammadi ialah arad, maka perlu kepada apa? Perlu kepada zat untuk dia menumpang. Sah? Kalau kata Nur Muhammadi ialah arad, maka perlu kepada apa? Zat untuk menumpang. Maka lazim daripada itu apa? Untuk diciptakan sebelum Nur Muhammadi, zat yang lain. Maka kalau begitu tertolak awal lagi konsep awwalu makhluqin khalaqahu Allah nurun nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Awal makhluk yang jadikan ialah nur baginda. Ada pun yang tu kita akan bahas selepas ni. Dapat nama kata hakikat tu. Bukan, ini apa poin? Poin jelah, faham tak? Wadih. Yani haqiqatun, adakah haqiqatun itu jauhar wala arad? Jauhar. Wadih. Dan kata sebahagian ulama bukan jauhar dan juga bukan arad. Tayyib. Kalau begitu apa dia? Dia dipanggil sebagai mujarrad. Bisa dengar tak istilah ni? Mujarradat.
Kerana apa? Para ulama menolak konsep ni. Dia kata kalau begitu Fatu. Kalau begitu. Kalau kita kata Nurul Muhammadi adalah jauhar. Apa masalah dia? Masalah dia, apa ta'rif jauhar? Mutahayyizun. Mutahayyizun apa dia? Mengambil lapang. Maka mana tempat yang ambil lapang? Kalaulah Nur Muhammadi ialah jauhar, maka mesti apa dia? Maqam binafsi. Yang ni apa? Berdiri dengan sendirinya. Tapi perlu tak kepada tempat? Yang ni apa? Adakah perlu kepada tahayyuz? Tahayyuz tu apa? Mengambil ruang kosong. Perlu tak mengambil ruang kosong? Perlu. Sebab apa? Sebab alam mesti apa dia? Mengambil lapang sama ada bizat ataupun bittabak. Itu zat apa dia? Bizat tu maksudnya apa? Dengan sendirinya. Ini binafsi. Iaitu dia kena pada zat. Kalau bittabak dengan apa? Dengan sifat. Maka ada setengah ulama iskal bahawasanya dia kalau kita kata jauhar, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala perlu menciptakan apa dulu? Tempat. Supaya apa? Supaya jauhar berada di situ. Maka ini juga tertolak konsep dia. Awwalu makhluqin khalaqallahu nurun nabiyina. Faham masalah? Kalau kita kata arat, tertolak kerana apa? Kerana arat perlu kepada zat untuk tumpang. Maka lazim dia terdahulu zat yang lain atas nurun nabi. Taib. Kalau kita kata jauhar. Kalau kita kata jauhar, maka perlu kepada apa? Ruang dan lapang. Maka ruang dan lapang ni apa? Mesti diciptakan oleh Allah SWT. Kerana apa? Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ah. Adalah Allah dan tidak ada beserta Allah oleh sesuatu. Betul tak? Yani kana Allah wa la zaman wa la makan. Tak ada tempat dan tak ada masa. Sah? Tidak faham tak iskalat ni? Ya Syekh, Nur Muhammad makhluk. Lah, Nur Muhammad makhluk. Faham tak? Tabih ya, salah ni. Ha tak. Dia masuk falsafah dah ni. Ha tak. Jadi insya-Allah setengah ulama dia kata apa? Jauhar la musjauhar. Dia kata apa? Waqila mujarrad. Apa dia waqil mujarrad? Ini ialah sebahagian falsafah yang menyabitkan wasitah di antara jauhar wa arad. Di sebagai mujarradat. Mujarradat. Mujarradat ni apa? Disebut dalam di hadapan. Bahagian hadapan Bushrul Karim. Walaupun kita fiqh di depan dia sebut masalah mujarradat. Dia panggil asbatuhul falasifah. Al-falasifah mensabitkan mujarradat. Mujarradat ni apa? Iaitulah dia bukan jauhar wala arad. Macam mana tu? Yakni apakah beza di antara dia dan juga jauhar biasa? Apa beza mujarrad dengan dengan apa mujarrad? Jawapannya mujarrad tidak perlu pada tempat. Mujarrad ialah baharu tapi tidak perlu tempat. Kerana apa? Kerana dia bersangkut dengan benda lain, ta'alluq tahrikin wa tadbir. Sebagai ta'alluq menguasai dan juga apa? Mentadbir. Misaluhu al-aql. Al-aql. Di sisi ulama falsafah, ia tidak bertempat. Tetapi ia bergantung dengan apa? Dengan zat basyari. Dengan zat manusia sebagai ta'alluq apa? Menguasai manusia. Ta'alluq tahrikin wa tadbir. Maka sebahagian ulama mengatakan Nurul Muhammadi huwa mujarrad. Yani mujarradun 'anil maddati was surah. Tidak ada madah, tidak ada surah. Dan tidak bertempat. Tetapi pendapat ini telah ditolak kerana apa? No, qaulun falasifah. Tapi yang kata mujarrad ni, yang mensabitkan mujarrad bukan falasifah sahaja. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Tetapi ditolak pendapat mujarrad ni oleh Al-Imam Al-Arif Billah Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Ala kulli hal khilaf. Adakah jauhar ataupun mujarrad? Apa beza dia? Mujarrad yang tidak perlu bertempat. Makhluk, na'am makhluk. InsyaAllah betul bisa dengar bahasa mujarradat. Hari ni kena mengaji usuluddin lah. Boleh faham mujarradat ni habis orang ni mujarradat. InsyaAllah. Bisa mujarradat. Yani asbatuhu al-falasifah qisman salisan wa hiya al-mujarradat. Baik. Dan nomor 2. Konsep mujarradat. Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Faham tak Syekh? Faham tak? Tayyib. Oh tak faham, mudah-mudah lah. Kan mengaji dengan malah takkan tak faham lagi. Sampai lagi. Pasal dalam setakat padi betul aku dah hurai tu. Masalah apa? Mujarradat. Setakat padi. Mujarrad tu apa?
Dia istilah pun Nabi terima. Mujarrad tu apa? Yakni apa? Bukan. Mujarrad mana apa Syekh? Syuf, ada 3 sekarang ni. Al-alam. Ha. Jauhar. Imma arad. Macam kita. Alam ni masya Allah. Imma jauhar wa imma arad. Apa jauhar? Jauhar tu apa dia? Yani maqama bi nafsi. Zat lah. Tidak. Imma arad. Arad tu sifat. Maqama bi ghairi. Tapi kedua-duanya tahayyuz dah. Bertempat dah. Bertempat. Al-falasifah mensabitkan lagi pembahagian yang ketiga. Yakni apa? Perkara tu baharu tapi tak perlu pada tempat. Dipanggil apa? Mujarrad. Ai anil maddati was surah. Maddah tidak ada, surah pun tidak ada. Misal apa? Kalau dalam Musyarrul Karim buat misal, al-uqulun natiqah wan nufusul bashariyah. Nafsu dan juga akal. No? Dibuat beza. Iaitu dipanggil mujarrad. Kalau jamak mujarradat. Maka mujarradat ni walaupun digunakan oleh falasifah dan dibantu oleh sebahagian ulama Islam, kal Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, tetapi kebanyakan kathirun minal muhaqqiqin menolak bahawasanya sabit mujarradat. Yang mana mujarradat ni apa dia? Iaitu yang tidak bertempat tetapi dia bersangkut dengan sesuatu perkara, maka apa? Dia menggerak dan menguasai perkara tersebut. Ta'alluq wa tahrikin wa tadbir. InsyaAllah. Maka yang ni dia konsep kita tolak. Katsirun minal muhaqqiqin wal awliya. Al awliya juga menolak konsep apa Syekh kena? Al mujarrad. Kal Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Namrat ni. Faham sini? InsyaAllah. Sabir qalil. Faham tak? Tayyib. Kemudiannya berkenaan dengan ni habis ni masalah ni. Ni jelas ni masalah ni. Cumanya Fatu, kalau kita kata jauhar, maka kena perlu pada tempat, betul tak? Perlu pada tempat untuk dia berada, tahayyuz. Betul tak? Yang ini ruang kosong. Dan ruang kosong tu perlu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sah? Barulah ada. Kalau tak ada, tak ada lah. Maka apa jawapannya para ulama bagi buah lah. Qala an-nurul Muhammadi minal khawariq. Itulah nur Muhammad daripada perkara yang mencari adat. Jadi benda ni tak dipikir. Faham tak? Itu iskal ni jawab dia macam mana? Mudah. Ha? Al-ajzu an darakil idrak. Dia kata apa? Dia kata bahawasanya masalah ni daripada perkara yang mencari adat. Jadi tak boleh apa? Tak boleh nak fikir lah. Kerana apa ni limit. Limit untuk kita fikir. InsyaAllah. Bukan arok ni. Hmm. Kalau minum arok, dia perlu pada Tempat. Itu mesti tolak. Sebab apa? Sebab kita sebut dah awal lagi. ada maulud. Bukan. Ha? Ada maulud Bukan. awal-awal. Belum lagi. Tak bahas lagi. Baru pertama ni. Ha tak? Kita bahas apa? Bahawasanya murad dengan nur bukanlah apa? Bukanlah lawan bagi kegelapan. Cahaya bukan lawan kegelapan. Kalau lawan kegelapan, itu adalah apa? Arok. Cahaya, dia tembak, dia tumpang pada apa? Pada sesuatu perkara. Karena itu kita kata apa? Nur Muhammad bukanlah araq. Sya'arak dia Syekh. Imma jawhar wa imma mujarrad. Kalau kata jahat, dia terapi dia gambar. Kalau kata arok, dia terapi makhluk gambar. Ha? Kalau kata jahat, terapi dia makhluk gambar. Kalau kata arok, dia terapi makhluk gambar. Ayuh. Faham tak? Sebab tu dia apa? Ada yang mengatakan huwa mujarrad. Supaya apa? Tidak iskal pada masalah tempat. Tetapi para ulama menolak konsep mujarrad. Bila konsep mujarrad ditolak, maka tinggal satu lah, jauhar aw arad. Bas. Maka jawapannya adalah jauhar. Lepas tu lazim tempat sebelum, jawapannya ini minal khawariq. Perkara yang mencari adat, maka apa? Tak boleh bahas dah. Ini limit sampai sini saja. Wadih? Lepas tu dia kata apa? Yang ni yang tak boleh nak dibahas dah. Dia berkata lah dah ni. Berkata limit dah kata. Mana awaluha? Dan ada dalil yang lain, bahasa dia jauhar. Dan ada hadis yang dia sebut bahawa nur ni akan mengelilingi. Yadur. Nur ni akan mengelilingi, maka apa? Dipanggil apa? Jauhar. Kalau kata dalil dawaran.
Dalam hadis yang sebut bahawa dawaran makna apa? Mengelilingi, menunjuk muradnya apa? Wajauha. Wadih? Dia kata bahawa li'annahu la darra fi wujudi ayyan kan li'annahu min al-khawariq fala yuqasu bi syai'. Balik ya. Bas. Tutup file. Ada juga jawapan yang kedua. Macam mana jawab jawhar? Jawab jawhar yang kedua ialah yuhtamalu annahu qarinu wujudi faragh yatahayyazu fi. Makna apa? Nur Muhammad tu perlu kepada tempat. Jawabnya Nur Muhammad berserta dengan tempat. Yani Allah Ta'ala cipta sekali. Nur Muhammad ma'a ma'al mutahayyaz fi. Itu tempat tersebut. Faham tak? Supaya tidak terbatal konsep apa? Nur Muhammad ialah awal ma khalaqahu Allah. Dia perlu pada tempat, tidak? Tempat apa ni? Tempat bukan kata murad sifat. Tempat muradnya apa? Tempat untuk dia apa? Ambil lapang. Murad apa? Kitab-kitab usul dia ambil lapang. Maka jawapannya apa? Nur Muhammad itu berserta dengan lapang tersebut. Ciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Tempat. Khalaqallahu zamana wal makan. Al makan tak cipta. Ha? Apa berbahaya tu? Kan, siapa bahaya tu? Al makan ni apa? Wujudi ke amr itibari? Bahaya tu. Ha tak? Al makan ialah faragh. Faragh apa? Khilaf. Ada yang kata faragh muhaqqaq, kosong yang muhaqqaq, ataupun apa? Faraghun mauhum. Apa dia? Fardu taqdir. Tapi sini yuhtamil annahu qadi wujudi faraghin yatahayyazu fihi wala darara fihi li'annahu min tatimmati ijadi. Yang Allah Taala menciptakan sekali dengan tempatnya. Fala yunafi awwalaitu mutlaqan kama asyarna ilaih. Tani. Faham sini? Baik, kemudian masalah yang seterusnya, habis ta'rif. Iaitulah berkenaan dengan apa Syekh? Habis ta'rif, lagi bagi. Dah, sekarang ni faham mat yang ni? Insya-Allah. Apa dia syarat? Nombor 2 apa dia? Iaitu bahasan dengan hadis. Apa dia Syekh kena? Awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Hadis ni ya selalu macam awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Wa huwa al-murad wasyahid fi hadzal bab. Awal yang Allah Taala jadikan dia nur baginda nabi kamu wahai Jabir. Kerana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ma awwalu khalqin khalaqahu Allah? Apakah perkara yang awal yang Allah Taala jadikan? Maka jawab oleh Jabir bin Abdullah jawab apa? Jawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqa Allah nuru nabiyyika ya Jabir. Dalam sebahagian lafaz dan riwayat iaitu awwalu ma khalaqa Allah nuri. Awal yang Allah jadikan adalah nur aku. Baik, adakah hadis ini sahih ataupun tidak? Faham tak? Dia kata mauduk belakang. Jawapannya, hadis ini dikatakan di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq. Dikatakan, yani yuqal, dikatakan dalam Musannaf Abdul Razzaq. Baik. Tengok dulu. Sekejap apa tadi? Hadis ni dikatakan dalam Musannaf Abdul Razzaq. Tetapi Musannaf Abdul Razzaq seperti disebut oleh Habibur Rahman Al-Azami, ialah hilang juzuk pertama dan juzuk kedua. Faham tak? Juzuk pertama dan juzuk kedua hilang. Mana kitab hadis macam yang sebut, kan ada sebut di bawah ni. Ada yang kitab hadis yang hilang daripada hadapan. Sahih Ibn Khuzaimah. Hilang daripada hadapannya. Syekh Ahmad Syakir rahmatullahi alaih dia kata apa? Aku tak tahu, aku tak tengok pun Sahih Ibn Khuzaimah. Tak sampai pada tangan dia, tak jumpa. Begitu juga masalah Musannaf Abdul Razzaq, iaitu dicetak sebahagian daripadanya. Hilang. Juzuk pertama dan juzuk kedua. Maka juzuk pertama dan juzuk kedua itulah kemungkinan apa? Ada hadis Nur Muhammad. Wadih? Dikatakan dalam Musannaf Abdul Razzaq. Dan para ulama telah mencari hadis ini lama. Dalam apa? Musannaf Abdul Razzaq. Ada sebagian guru kata dalam Sahih Muslim. Bukan Sahih Muslim, Musannaf Abdul Razzaq. Wadih yang baru kita baca hadis baru ni. Musannaf Abdul Razzaq.
Kemudiannya, bila dikatakan dalam Musannaf Abdul Razak, para ulama mengkaji dan mencari. Ada yang sanggup buat musafir jauh untuk cari hadis Musannaf Abdul Razak ni. Tapi tak jumpa. Maka, jawapannya ialah, hadis ini telah dihukumkan maudhu'un inda muhaddisin. Siapa yang kata maudhu'? Inda muhaddisin. Sahabat lu, muhaddisin. Kemudian adakah, saat lu, adakah bila mana hadis ni maudhu', adakah makna kata menafikan konsep awwalu ma khalaqallahu nurun nabi? Awal jadikan oleh Allah Taala dan nur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lu ada hadis lain. Tu je poin dia. Insya-Allah. Yang ni hadis ni dikatakan maudhu' di sini apa? Ulama muhaddisin. Yang kata hadis ni adalah maudhu' seperti kalangan ulama al-Ghummariyin. Masalan Syekh Abdullah bin Siddiq al-Ghummari. Ini nama yang paling masyhur dalam ilmu hadis dekat tanah Maghrib. Muhaddisin ka Syekh al-Ghummari. Imam al-Ghummari dia mengatakan bahawasanya ini hadis hadithun maudhu'. Jazman ay bila khilaf. Dia kata jazman bila khilaf. Ana Syekh Abdullah bin Siddiq al-Ghummari dia akan kitab nama Irsyadu as-Salik, Irsyadul Ha'ir ila hadithi Jabir atau kama qil. Irsyadul Ha'ir ila hadithi Jabir. Hadis Jabir iaitu Jabir bin Abdullah awal ma khalaqa. Dan dia menyebutkan macam hadis yang ini maudhu' jazman bila khilaf. Dan dia mengatakan dia fatwa dalam kitab tersebut mengatakan haram membaca kitab-kitab maulid. Kitab-kitab maulid dia apa? Yang apa dia? Al-Barzanji, lagi apa lagi? Ad-Daibai. Semua tu apa? Ahadis batilah wahiyah ghairu thabitah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalam dia. Insya-Allah. Kerana apa Syekh? Apakah dalil bagi Al-Imam Al-Ghummari dia kata hadis maudhu'? Kerana dia kata tak jumpa dalam kalam Abdul Razak. Kitab Abdul Razak tak jumpa. Cari-cari tak jumpa. Bila cari tak jumpa, ini isyarat kepada apa? Sebab tu para ulama sebut, di antara alamat hadis maudhu' ialah dicari dalam kitab hadis yang bersanad tak jumpa. Alamat maudhu'. Faham tak? Dicari dalam kitab-kitab hadis. Kemudian tak dijumpai ialah alamah ala annahu maudhu'. Alamah. Sebab tu para ulama sebut la astalah. Insya-Allah. Ini bukan dhaif ni orang tahu. Maudhu'. Boleh lagi Ahmad? Boleh lagi? InsyaAllah. Salih dulu. Jadi pokok tu bukan? Sebab lu. Dah Dah. ada nafi orang. Tapi terus. Ulama ada ulama hadis kat Kuala. Tolak. Tolak. Daripada masuk dia masuk dalam ilmu hadis ni. Anda muhadisi. Wa man apa dia tasyabbah bihim. Siapa yang bertasyabuh dengan muhadisi. Maksud sekali dah. Nak tasyabbah bihim. InsyaAllah. Sini. Tak. Ada hadis sahih yang tentang Muhammad. Sebab lu. Faham tak? Tak masuk lagi. Tak? Baru fasal yang kedua. Ana bercadang untuk tulis tulisan tentang Nur Muhammad dengan panjang lebar. Tapi tunggu masa free lah. Tak? Hampa semua balik. Tak? Tak ada kelas. Cuti 2-3 minggu. Dan tak ada kerja lah. Tak ada kerja. Tak boleh gerak. Bersuluk. InsyaAllah. Umari. Al-Ghummari. Umari. Ya ulumuddin. InsyaAllah. Baik. Kemudiannya, walaupun dikatakan maudhu' indal muhaddisin, tetapi jumhurus sufiyah, kesemua sufi, mereka menerima hadis An-Nurul Muhammadi alaihi salatu wassalam. Di antaranya apa dia? Para ulama, hatta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga isyaratkan kepada masalah Nur Muhammadi dalam selawatnya. Di antaranya Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Di antaranya Al-Imam Ibnu Ajibat Al-Hasani. Jadi apa dia? Maudhu' indal muhaddisin dan maqbul. Di sisi apa? Semua ulama sufi. Setakat pengetahuan ana tak jumpa lagi seorang sufi yang menolak hadis Nur Muhammad. Kalau ada pun nadirun qalilun syadz. Kerana apa? Jumhur apa dia? Para ulama sufi menerima apa? Hadis Nur Muhammadi alaihi salatu wasallam. Dan mereka mengatakan apa? Dengan apa kasyaf? Kasyaf. Dan kasyaf maklum bukanlah hujjah dalam agama. InsyaAllah. Baik. Nak ila qadiyah masalah Musannaf Abdul Razak. Jadi bila dikatakan dalam Musannaf Abdul Razak, inilah yang kita baca ni. Yang mana musannif rahmatullahi alaih dia kata apa? Warawa Abdul Razak bisanadih. Ya tak? Sekarang ni ada baru cetak baru ni.
Nama kitab dia baru ni dicetak. Anda tak ingat berapa dalam 2000 berapa? Dicetak oleh, dikeluarkan oleh Dr. Isa bin Mani'. Nama tajuk dia buat Al-Juz'u Al-Mafqud min Musannaf Abdul Razzaq. Apa maksud dia? Al-Juz'ul Mafqud apa maksudnya? Yang ni juzuk yang hilang daripada Musannaf Abdul Razzaq. Sebab apa? Kita sebut dulu bahawa kitab ni hilang. 2 jilid awal. Kemudian di akhir sekali dalam 10 tahun yang lepas apa dia dicetak, dijumpai satu makhtutat. Makhtutat apa dia? Tulisan tangan yang ditulis pada tu Juzuk Al-Mafqud daripada apa? Yang hilang daripada Musannaf Abdul Razzaq. Oh, kalau jumpa tu apa je? Ni kita habaq dah, duk ada dah. Tak? Cuma tak jumpa. Dalam manuskrip lama tak jumpa. Faham tak? Dicetak balik. Maksudnya dulu para ulama tak jumpa, tapi kami jumpa dalam sebahagian maktabah. Memang ada. Ni Juz'ul Mafqud min Musannaf Abdul Razzaq dan dicetak. Jadi yang ni yang ramai yang mengatakan apa? Ada itu dulu Rora. Dia abang Nur Muhammad tak ada hadis kan. Lepas tu ada ustazah belah. Dia ambil kitab ni, Al-Juz'ul Mafqud min Musannaf Abdul Razzaq. Ni ada dalam Musannaf Abdul Razzaq. Hang kata tak ada. Ni baru dicetak. Al-Juz'ul Mafqud min Musannaf Abdul Razzaq. Sabar lu. Ha tak? InsyaAllah. Ini faham qadiyatul masalah. Yang ni dulu tak dijumpa apa? Musannaf Abdul Razzaq yang bahagian yang hilang tu. Tiba-tiba bila kita buka, bila apa? Bila para ulama cari lagi, akhirnya mereka terjumpa dalam salah satu maktabah. Makhtutat Musannaf Abdul Razzaq. Jumpa balik. Maka mereka bagi nama. Mereka cetak balik Al-Juz'ul Mafqud min Musannaf Abdul Razzaq. Kemudian, tak? Tersebarlah kitab tersebut. Dan orang ingat apa? Bahawasanya, hadis Jabir dah telah dijumpai sanad dia. Ini jumpa dah lah. Dah ulama dulu kita tak jumpa. Kami sekarang jumpa. 10 tahun lepas. 20 tahun lepas. Tapi bila tengok-tengok balik, faham tak? Nuskhah ini muzawwarah. Apa nama muzawwarah? Yang ni memanglah dengan tulisan tangan, betul tak? Tapi tulisan tangan tu, dia punya umur dia, cara tulis dia tu, ialah dalam lebih kurang lingkungan 160 ke 100 tahun. Kalau kata kitab tu kitab Musannaf Abdul Razzaq yang betul, umur dia kena berapa? Musannaf Abdul Razzaq. Abdul Razzaq wafat bila? 126. Wafat latu lahir 1 apa? 126. Hijrah. Wafat? Tak ada tulis 126 Hijrah. Yang ni 126 Hijrah. Bayangkan makhtutat tersebut 60 ke 100 tahun yang lepas umur dia. Sebab macam mana kita kata 60 ataupun 100 tahun lepas? Sebab kita tengok cara penulisan dia. Cara dia letak apa? Letak baris. Cara dia letak apa? Susunan. Sebab semua ni dia panggil ilmu manuskrip. Kita boleh kenal cara ni tulisan orang lama ataupun orang baru. Maka bila cek balik 60 ke 100 tahun. Maka kebanyakan ulama telah menolak balik Juz'ul Mafqud min Musannaf Abdul Razzaq. Maksudnya apa? Walaupun dicetak, tapi bukan ustaz yang cetak tu pun bohong. Tapi apa dia? Nuskhah yang dia ambil tu, tulisan tangan tu yang tak dipercayai. Juz'ul Mafqud min Musannaf. Hatta Dr. Sa'id Mamduh fidahullah ta'ala, dia bila sampai kat tangan dia Juz'ul Mafqud min Musannaf Abdul Razzaq, dia yang tulis apa? Muqaddimah. Faham tak? Terima kasih. Dan juga apa? Moga Allah Ta'ala membalas apa? Doktor ni kerana apa? Mengeluarkan Juz'ul Mafqud min Musannaf Abdul Razzaq. Kemudian lepas lama tu dia kaji balik. Selepas dia buat cetakan, dia tulis dah muqaddimah. Kemudian akhirnya dia tarik balik. Dia kata selepas aku kaji, aku menengok bahawasanya Al-Juz'ul Mafqud min Musannaf Abdul Razzaq bukan Musannaf Abdul Razzaq. Bukan daripada Musannaf Abdul Razzaq. Bila kata bukan Musannaf Abdul Razzaq, maksud dia hadis Nur Muhammad masih lagi tak dijumpai. Kerana apa? Ni bukan yang asli punya, muzawwarah. Yang ni apa? Berbohong. Dibohong. Bukan yang cetak tu bohong. Maksudnya apa? Yang tulis tu tidak dipercayai adakah benar. So kalau gitu, siapa boleh reka? Ini masalah azim. Tak? Dia nak kata apa? Masalah Jurumiyah ada penambahan. Dia pun buatlah makhtutat Jurumiyah dengan cara tulisan orang lama. Faham tak? Kemudian dia simpan di mana? Dia kata, jumpa dah. Jurumiyah hari ni semua berguguk. Ada lagi yang lebih dekat aku. Cara tulisan tengok, cara lama. Rupanya apa? Dakwat masih baru. InsyaAllah. Jadi menunjukkan kepada apa? Tak thiqah. Muzawwarah dia bohong. Jadi yang ni yang Dr. Sa'id Mamduh tarik balik kenyataan dia tentang Juz'ul Mafqud min Musannaf Abdul Razzaq dalam Al-Tijahat Al-Hadithiyah. Juzuk yang terakhir. Last sekali. Mana? Ini
Juzuk yang hilang ni dijumpai balik. 10 tahun lepas. Lebih kurang dalam 10 tahun lepas, 20 tahun lepas. Tapi beliau, lepas cetak balik, barulah ulama kaji balik. Dan ulama mengatakan, ini bukanlah Musannaf Abdul Razak. Tapi didakwa bahawa Musannaf Abdul Razak. Maka kesimpulannya, Syekh. Faham tak? Hadis tersebut tidak dijumpai sanadnya oleh para ulama. Hadis Jabir tu sendiri tak dijumpai. Faham tak? Faham betul? Tak dijumpai. Sebab itu kebanyakan daripada para ulama menghukumkan dia hadis hadisun maudhu'. Hadis maudhu' yakni makdzubun ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti berkata oleh para ulama sepertinya Sadat Al-Ghumari. Cumanya para ulama sufi mereka menerima. Kebanyakannya para muhaddis yang sufi juga menerima hadis ni. Faham tak? Hadis Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan akan cerita bahawasanya sebahagian ulama seperti Syekh Farid Al-Baji dalam kitab dia Al-Qaul Al-Matin, ada kat Bami, dia mengatakan bahawasanya dia menyabitkan Nur Muhammad tapi bukan dengan hadis ni. Dengan hadis lain. Makna apa? Hadis ni dia kata apa? Hadithun maudhu'un batilun ala Rasul, tapi dia mensabitkan Nur Muhammad bukan daripada hadis ni, hadis lain. Dan kalau hangpa nak tahu dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam Daqaiqul Akhbar yang cerita apa? Nur Muhammad dalam apa? Dalam apa, Syekh? Dalam bekas yang semua burung apa? Burung apa? Merpati ya. Burung merak. Hadis itu ada dalam kitab Al-Juz'ul Mafqud min Musannaf Abdul Razak. Ada dalam ni. Faham tak? Tapi macam yang sebut, khulasah bagi kitab ini ialah engkau. Yang ni kata Syekh Sa'id Mamduh, la yang bagi al-i'timadu alaih. Kenapa? Muzawwarah. Tipu. Bukan yang cetak tu tipu. Tapi memang diragukan apa dia? Makhtutah yang asal. Tulisan tangan tu yang diragukan. Siapa-siapa boleh reka? Tidak. Tayyib. Ada thanian. Kemudian, habis yang ni masalah ni. Yang ketiga. Boleh, Mat? Salin apa, Mat? Dah salin dah? Tidur, Mat. Orang tengah semangat ni. Ha? Macam mana? Nak teruskan lagi ke kita stop dulu? Ha? Kita ikut Maksudnya apa tu? Kalau ikut mat tu maksudnya apa? Apa minit Azim? Ha? 36. Tak kita habiskan bahasan sikit lagi. Ha? Hikmah? Ha? Kena buat kasyaf lah. Kerana para ulama sufi, mereka melihat hadis Jabir ni hadis sahih. Dengan cara kasyaf. Kasyaf. Ha, tak? Tapi kasyfun. Tapi kita sebut bahawa kasyaf ni bukan hujah. Sebab itu anda dah tengok. Anda dah tengok ulama yang mempertahankan hadis Nur Muhammad. Hadis ni. Hadis yang ini. Hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. kata ulama apa yang sufi ni apa? Ulama sufi. Saya ada kode. Ayo. Jumpa hadis. Bukan jumpa. Terima hadis ni. Padahal ni baru jumpa zamannya Syuf. hilang. Okey, faham. Faham masalah. Sekarang ni, para ulama dalam kitab-kitab mereka mengatakan dan telah meriwayatkan hadis ini oleh Abdul Razak. Dan jadi ramai ulama yang kata apa? Abdul Razak. Tapi bila pergi pada Musannaf Abdul Razak ada tak? Tak ada. Yang ni dia jadi kalam atas angin. Para ulama dulu dia jadi kalam atas angin. Pakat-pakat mengatakan Musannaf Abdul Razak. Yang kedua nukil yang pertama Musannaf Abdul Razak. Musannaf Abdul Razak. Bila sampai pada Musannaf Abdul Razak buka tak ada. Sebab apa? Sebab hilang sebahagian. Kemudian baru jumpa, tapi kita sebut bahawa nuskhah ni telah ditolak oleh kebanyakan ulama hari zaman sekarang. Hatta Syekhul Al-Hadith fil Azhar juga mengatakan juzuk mafqud ni tak sah. Syekh Ahmad Ma'bad hafizahullah taala dia kata ini juga tak sah. Syekh Sa'id Mamduh yang mula-mula bagi muqaddimah bagi juzuk mafqud. Bila kita karang kitab sebenarnya kita akan bagi muqaddimah. So untuk guru tulis muqaddimah bagi taqriz. Dia pun tolak. Maka nuskhah ni tak terima. Yang ni bukan salafi saja tolak. Wahabi. Baru dijumpai 10 tahun lepas. Yang ni dicetak balik. 10 tahun ke 20 tahun lepas. Tengok balik tarikh cetakan dia. Tapi tak lama lah, baru dalam 10 ke 15 tahun ni.
InsyaAllah. Sebab tu nak sebut, para ulama, mereka duk sebut apa? Dalam kitab, dia kata, Musannaf Abdul Syuf. Macam Allahumma salli ala Muhammad, Al-Imam Al-Ijluni. Mana kitab tu? Al-Imam Al-Ijluni dia kata apa? Dalam kitab dia. Warawa Abdul Razzaq. Kalau lampu tak larat, beritahu. Ha, no. Ada pun tak larat, tengok apa yang tak larat ni. Warawa Abdul Razzaq. Dan telah meriwayat oleh Abdul Razzaq. Fi musannafihi. Dalam musannafnya Al-Mazkur. Jadi, Al-Imam Al-Ijluni, dia buat dakwaan apa? Bahawasanya hadis Jabir berada di dalam musannaf Abdul Razzaq. Sikit dah. Baik. Hampa buka belakang sekali. Last sekali dia kata, wa kaza fil bawah. Bukan belakang sekali ni. Muka surat selepas tu. Ha, tak. Muka surat selepas tu lah. Syuf, apa dia kata? Last sekali. Sekelah bari. Kaza fil mawahibil ladunniyah. Sah? Tik betul. Kaza fil mawahibil ladunniyah. Nampak tak? Yang ni pada Al-Imam Al-Ijluni, adakah dia ambil daripada Musannaf Abdul Razzaq selalu? Tak. Sebab dia kata, kaza fil mawahibil ladunniyah. Dalam kitab apa, Syekh? Mawahib ladunniyah bagi Al-Imam Al-Qastallani. Min ghairi dhikri sanadil hadis. Tengok. Tanpa sebut sanad hadis. Yang ni, sanad hadis dia daripada Abdul Razzaq kepada siapa? Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi, Musannaf Abdul Razzaq kena ada lalu 2-3 orang untuk sampai pada Jabir bin Abdullah. Dia kata apa? Kaza fil mawahibil ladunniyah. Jadi, Musannaf dah memperjelaskan masalah ni. Dia kata, beginilah dalam mawahib ladunniyah tanpa menyebut sanad hadis. Kemudian, wa min ghairi tatimah. Maksudnya apa? Di antara kitab yang paling masyhur menyebut hadis awwalu ma khalaqallahu nurun nabi kaya Jabir secara penuhnya sempurnanya ialah Al-Imam Al-Qastallani dalam Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Dan dia mengatakan warawa Abdul Razzaq. Di barat dia apa? Dalam Mawahib Al-Ladunniyah dia sebut dengan kataan warawa Abdul Razzaq. Ni ibarat dia dalam Mawahib Al-Ladunniyah. Soalan yang pertama, macam mana ulama yang datang selepas boleh tahu kata Abdul Razzaq ni Abdul Razzaq As-San'ani? Satu. Dan yang kedua, macam mana mereka tahu kata Rawah Abdul Razzaq ni kena pada Musannaf Abdul Razzaq, dan Abdul Razzaq banyak lagi kitab lain. Abdul Razzaq ni. Sebab itu para ulama sebut, ini hukum atas angin. Kerana apa? Bila kita cek balik tak jumpa. Sebab itu Rawah Abdul Razzaq, ada Abdul Razzaq ada dua. As-San'ani dengan Al-Kasani. As-San'ani ulama hadis, Al-Kasani Al-Qashani, iaitu daripada kalangan ulama sufi. Bila sufi dia, makruf pada hadis ni. Yang kedua, Abdul Razzaq As-San'ani dia banyak kitab. Ada apa? Musannaf, ada Jami', ada katanya ada juga Sunan. Jadi macam mana anda boleh hukum pada Abdul Razzaq ni? Sebab itu musannif rahmatullahi alaih Al-Ijluni, Syekh Wa'il Al-Hambali, dia kritik. Dia kata, warawa Abdul Razzaq aidan fi musannafihi. Betul tak? Dia ambil dari siapa? Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Mawahib Al-Ladunniyah sebut tak? Abdul Razzaq As-San'ani. Sebut tak perkataan Al-Musannaf? Tak. Siapa yang tambah? Musannif Al-Ijluni. Jadi Al-Ijluni dia faham. Bila tengok rawah Abdul Razzaq, dia faham dalam kitab Abdul Razzaq dalam Al-Mawahib Al-Ladunniyah, dia faham Abdul Razzaq tu dia As-San'ani. Dan kemudiannya, dia faham Abdul Razzaq tu dalam musannafnya. Bila pergi tengok musannaf Abdul Razzaq, tak ada. Yang ni berlaku oleh musannaf dalam kitab Kashful Khafa. Kashful Khafa dia sebut, hadis nur awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyyika ya Jabir, ada dalam kitab Rawahu Abdul Razzaq fi musannaf. Boleh jadi Abdul Razzaq yang seorang lagi yang sufi. Kemudian, kalau kata Abdul Razzaq yang ni, dalam yang mana? Dalam musannaf ke dalam Jami' ke? Dalam sunannya ke? Sunan dia pun ada karangan juga. Faham tak? Sebab kitab dia banyak mafkud, ini hilang. Jadi menentukan salah satu pun muskil. Faham tak? Menentukan satu. Jadi musannif dia faham dengan kefahaman dia sendiri. Wadih? Baik. Kalau kita begitu sebut, hadis nur awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyyika ya Jabir, imma mawdu' seperti mana dijazamkan oleh sebahagian ulama. Bukan ulama biasa-biasa, al-Ghumariin, Abdullah bin Siddiq, ataupun jawabnya apa? La astalah. Yakni tidak dijumpai dalam kitab kutubul hadis yang bersanad. Kitab yang tasawuf ya Syekh, hadis wala haraj. Kalau kitab tasawuf memang berlambak lah. Dalam kitab ada. Cuma kitab yang bersanad sehingga sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kata ada dalam ni Musannaf Abdul Razzaq, dia kata Musannaf Abdul Razzaq
Tunjuk main mana? Kalau orang kata, para ulama sufi ramai cakap itu. Syekh Muhammad Al-Hud, hafizahullah taala, dia kata apa? Hadisun sahih. Mana sahih? Dia kata Wahabi, mari pada Musannaf Abdul Razzaq, maka dia melihat ada hadis Nur Muhammad. Khala'uh. Cabut apa? Muka surat tersebut dia lempak. Faham tak? Yang ni apa? Kata kat Wahabi pula. Faham tak? Yang ni hadis Nur Muhammad ada dalam Musannaf Abdul Razzaq. Wadih? Kemudian apa? Wahabi nampak. Wahabi kan tak suka Nur Muhammad. Apa dia buat? Bercabut. Kemudian dia buang. Jadi ni apa dia Fatu? Ni panggil dakwaan. Dakwaan perlu pada apa? Ada dalil. Mana hujah dan bukti? Sebab tu orang kata hadis Nur Muhammad dalam Musannaf Abdul Razzaq. Mana Musannaf dia tunjuk? Buka Musannaf Abdul Razzaq, mana hadis dia? Tak ada. Adapun juzuk mafqud ni laisa Musannaf Abdul Razzaq. Mungkin dikoyak oleh Wahabi. Dikoyak. Tapi itu apa? Dakwaan. Perlu pada dalil. Perlu pada hujah. Siapa yang koyak? Wahabi mana? Nama Wahabi itu yang koyak. Siapa yang rekodkan menilai sejarah? Siapa yang rekodkan menilai sejarah? Benda ni tak ada apa? Tak ada dia seorang-seorang ah. Ada seorang. Jadi siapa yang tahu? Ayah Allah yang tahu. Kau jadi kasyaf lah. Nampak? Tak boleh lah gitu. Faham tak? Taib. Ala kulli hal. Kemudiannya, yang ketiga, last sekali. Dah pukul 1. Iaitulah bila kita bahas ta'rif, kemudian bahas hadis awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir, huwa hadithun mawdu'un kama jazama bi ba'dul huffaz, ataupun apa syekhna? Ataupun la astalah, tak jumpa lagi kitab-kitab hadis. Yang kata tu siapa dia? As-Sa'id al-Ghumarin. Dan setahu anda juga al-Imam Suyuti radhiyallahu anhu juga kata hadza hadithun mawdu'. Kazalik. Maka adakah menafikan konsep awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir? Jawapannya tidak. Kerana kaedah mengatakan la yalzamu min butlan dalil butlanul madlu. Tak lazim ada batalnya dalil, batalnya madlu. Sebab apa? Mungkin ada dalil yang lain. Sebab itu Nurul Muhammadi, Nur Muhammad sabit dengan dalil yang lain. Bas. Al-hajah hilwa. Nur Muhammad sabit dengan dalil yang lain. Hal ini ditekankan oleh Syekh Farid Al-Baji dalam kitab Al-Qawlul Matin fi raddi ala al-salafiyyah al-wahhabiyyah wal-ahbash fi inkarihim lin-nuril mubin. Nama kita ada dua dah, Salafi, Wahabi dan juga Ahbash. Pada menafikan apa? An-nuril mubin. Itu nur yang baginda Nabi SAW. Jadi ada dalil yang lain yang apa? Yang lebih sahih mengatakan apa? Sabit Nur Muhammad baginda Nabi SAW dengan tidak. Dia kata, Syekh Farid Al-Baji hafizahullah taala, dia kata, aku tak pakai hadis Sayyidina Jabir. Hadis ni. Kerana apa? Hada hadisun mawdu' batil. Kan dapat berhujah. Sebab anda tengok sendiri orang yang mempertahankan hadis apa? Anda tengok sendiri Syekh Abdul Qadir Ramas. Apa dia pertahan kata apa? Hadis awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Dia kata hadisun sahih. Tengok balik hujah tak kuat. Semua berkisar apa? Berkisar tentang dakwaan. Tak ada hujah. Kemudian andai kata Fatu, memang adalah Musannaf Abdul Razzaq. Adakah lazim daripada adalah Musannaf Abdul Razzaq hadis itu adalah sahih? Lazim tak? Daripada kalaulah sabit betul-betul dalam Musannaf Abdul Razzaq, hadis itu sahih? Lazim tak sahih? Tak lazim. Sebab apa? Kerana kemungkinan sanad dhaif. Sebab adakah Abdul Razzaq dia letak syarat macam Imam Bukhari? Imam Bukhari syarat apa? Ma adkhaltu fi kitabi illa ma sah. Tak aku masukkan dalam kitab aku melainkan sahih. Dia letak syarat siap. Abu Ibnu Majah, At-Tirmizi, adakah letak syarat itu? Tak. Sebab itulah kitab mereka ada dhaif. Sebab dia kitab fiqh. Sama Musannaf Abdul Razzaq. Abdul Razzaq pun tak letak bahawa syarat apa? Masuk sahih saja. Tu yang kedua. InsyaAllah. Taib. Jadi apa? Nur Muhammad sabit dengan dalil yang lain. Dalil yang banyak. Dalil yang lain berkisar apa? Daripada tafsir Al-Quran dan juga apa dia syekhna. Begitu juga hadis-hadis yang tidak sesoreh hadis ni. Awwalu ma khalaqallahu nuru nabi. Tidak sesoreh. Tapi mafhum dengan istinbat. Dalil yang sahih daripada Muhammad tak ada. Dalil yang sahih wa sarih seperti ni. Maksudnya dalil tu dia kena gunakan dua cuma kalau kita takwil kan. Tak, maksudnya taib. Anda ambil misalan satu. Kita ambil ayat Al-Quran. Wa iz akhadna minka misaq wa iz akhadna minan nabiyyin misaqahum wa minka wa min Nuh. Allah SWT sebut dan apabila kami mengambil apa dia janji-janji daripada para nabi-nabi. Wa minka dan daripada kamu ya Muhammad wa min Nuh. Ibrahim ila akhir ayat.
Maksudnya apa? Allah dahulukan sebutan nama Nabi SAW. Kemudian apa? Nama Nabi Nuh, Ibrahim, Musa wa Isa ila akhir. Menunjukkan apa? Sebut nama Nabi dulu. Yang ni Allah Ta'ala sebut minan nabiyyin. Para nabi-nabi. Umum. Kemudian Allah Ta'ala khususkan apa? Minka, daripada kamu ya Muhammad. Min Nuh, Ibrahim ila akhir. Menunjukkan kepada apa? Terdahulunya apa? Baginda Nabi di atas Nabi-Nabi yang lain. Yang ni adalah sebahagian riwayat tafsir kata. Karena wa minka, kenapa dimulakan minka dengan kamu ya Muhammad? Karena kamu yang apa? Sebaqiyatul wujud. Masalan, Nabi SAW dalam doa iftitah, Nabi baca apa? Wa ana apa? Awwalul muslimin. Kita wa ana minal muslimin. Tapi Nabi baca apa? Wa ana awwal. Awwalul muslimin apa? Awal-awal orang berislam. Kalau kata Nabi kita SAW, kata ana awwalul muslimin, faham tak? Masa kebangkitan Nabi, maka ini melazimkan apa? Orang yang sebelum Nabi semuanya kufur. Tidak, kalau Nabi dibangkitkan pada akhir zaman, kemudian Nabi kata ana awwalul muslimin, itu melazimkan apa? Kufur orang yang sebelum. Maka lazim daripada sini kata sebahagian ulama, ana awwalul muslimin, yakni awwalu mawjudin aslam. Awal-awal makhluk, kemudian awal makhluk dan awal makhluk yang Islam. Maka yang lain semua datang selepas Nabi SAW. Itu satu takwilan. Satu takwilan. Mana ada yang mengatakan, ada yang rak balik. Wa ana awwalul muslimin, yakni fi zamanihi. Pada zaman itu kufur. Maka tidak menafikan kalam yang sebelum. Seperti mana Nabi Ibrahim sebut, wa ana awwalul muslimin. Tapi jawapannya, ada juga hadis-hadis yang lain. Masalah hadis ni yang paling digunakan oleh para ulama untuk isbat nur Muhammadi. Iaitulah hadis, mata kunta nabiyyan. Oh sahabatnya, bila kamu jadi Nabi ya Rasulullah? Kuntu nabiyyan wa Adam bainar ruhi wal jasad. Aku Nabi, sejak apa? Nabi Adam, baina ar-ruhi wal jasad. Antara roh dan juga jasad. Dan sebagai riwayat, bainal ma'i wat turab. Di antara air dan juga tanah, tak campur lagi. Maka ini menunjukkan bahawa terdahulunya baginda Nabi SAW ala al-anbiya. Di atas para nabi-nabi. Maka ini menunjukkan bahawa sabit Nurul Muhammadi dan ialah awwalu ma khalaqahullah. Baginda Nabi SAW. Wadih? Yani Nur Muhammad sabit dengan dalil yang lain. Yang ini apa? Kalangan sebahagian para ulama yang menyebutkan masalah ini. Wadih betul? Tayyib. Last sekali. Sikit dah Nabi Muhammad. Sabar. Ni boleh padam atas ni? Tayyib. Mana pemadam? Awal lagi. Tak macam batal lagi. Mana pemadam? Tayyib. Syuf. Last sekali. Bahawasanya Nur Muhammad, sabitnya Nur Muhammad, last sekali, awal-awal kejadian, nombor 4. Awal-awal makhluk dia. Khilafun mu'tabarun inda ahli sunnati wal jamaah. Khilaf mu'tabar. Maksudnya apa? Yani kalau ada seorang tu dia kata, ana tidak mensabitkan Nur Muhammad, ini bukan kiasan dan juga mi'yar untuk mengatakan dia Wahabi ataupun dia ahli sunnah. Tak. Kalau nak tahu dia Wahabi atau ahli sunnah, tengok apa dia? Thumma stawa ala arsh. Itu tempat tengok dia. Bukan tengok apa dia? Hadis Jabir. Faham tak? Ini kerana hadis ni bahasa ilmiah. Tapi kalau main-main dia, anak menyabitkan Nur Muhammad, tamam. Kemudian apa? Thumma stawa ala arsh, kemudian duduklah oleh Tuhan di atas arsh. Itu pergi balik. Faham tak? Tak payah bahas dah tu. Ini Wahabi. Faham tak? Wahabi lah. Faham tak? Bahas lagi. Wahabiyun. Wahabiyun asyir. Ini syar. InsyaAllah. Jadi apa? Awal makhluk berkhilaf. Tapi ada sebut, kebanyakan ulama mengatakan awal makhluk ialah Nur baginda Nabi SAW, sama ada satu dengan berpegang pada hadis Jabir yang dikatakan dalam Musannaf Abdul Razak ataupun dengan hadis-hadis yang lain. Wadih? Sama ada ulama tersebut berpegang pada hadis Jabir. Kerana apa? Para ulama, dia melihat para ulama sufi semua pegang sebut hadis Jabir, maka dia pun mengikut belakang ataupun dia ada mengikut dalil-dalil yang lain seperti apa? Mata kunta nabiyyan kuntu nabiyyan wa Adam bainal ma'i wat turab. Siapa yang mensabitkan Nur Muhammad awal makhluk? Masalan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Lagi Syekh Mullah Al-Qari. Al-Imam As-Subki. Al-Imam As-Suyuti. Semua ni mensabitkan
awwaliyatu khalqi an-nuril Muhammadi. Dan di antaranya juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Kajal nafsu. Ni semua ni bau sikit ni. Banyak lagi ni. Nak kalau boleh tulis semua ni penuh. Buat-buat. Dan ini cuma yang ma'ruf. Ibn Hajar Al-Haytami takkan nak kenal Ibn Hajar. Faham tak? Ni ada orang kata ni. Ibn Hajar dalam fiqh ya. Dalam akidah tak lah. Ada orang sebut tu. Ada Wahabi. Wahabi mengaji. Dia dalami betul fiqh Syafi'i. Oh, dia mau pegang semua Ibn Hajar dengan Imam Romli dalam bab fiqh. Awak dalam tauhid tak mau pegang. Akidah tak mau pegang Ibn Hajar. Lah, Ibn Hajar tu bab fiqh. Bukan bab akidah. Tu dia. Maksudnya apa? Yang ni seolah-olahnya apa kata apa? Jahil dalam furu'. Alim dalam bab furu' bijahil dalam bab usul. Agak-agak faham tak? InsyaAllah. Mula Al-Qari, Subki wa Suyuti. Ila akhir. Ramai lagi. Yang mensabitkan Nur Muhammadi. Emma dengan apa? Berpegang dengan hadis Jabir. Yang dikatakan adalah Musannaf Abdul Razak ataupun apa? Dengan dalil yang lain. Tamam? Kemudiannya, ada juga ulama lain yang menolak. Yang mengatakan apa? Awal-awal makhluk seperti Al-Arash. Siapa yang kata tu? Masan Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah, Ibn Jarir Tabari, Ibn Jauzi. Mengatakan apa? Awal makhluk Al-Arash. Maka ini adalah khilafun mu'tabarun insyaAllah. Tamam? Kemudian yang terakhir. Kenapakah berlaku khilaf juga? Kerana banyak riwayat. Ada hadis yang mengatakan awwalu makhluqin khalaqahu Allah al-aql. Ini hadis pertama. Awal makhluk dia akal. Ada juga hadis yang mengatakan awwalu makhluqin khalaqahu Allah al-arsh. Arash. Ada juga riwayat mengatakan awwalu makhluqin khalaqahu Allah al-qalam. Ada juga hadis mengatakan awwalu makhluqin khalaqahu Allah nuri. Juga. Jadi banyak ni. Banyak sangat hadis yang bertembung dan berlawanan yang mengatakan apa? Awal makhluk ialah bagian-bagian. Mat? Lena apa? Taib. Nampak awal? Untuk ni. Tiga tu bulan. Mula Al-Qari. Tak kenal Mula Al-Qari. Ulama Hanafi Padam? Boleh padam? Nantilah insyaAllah kita buat khulasah masalah ni. Azim boleh buat khulasah kot. Khulasah yang ringkas. Faham tak? Sebelum hari Sabtu ni. Boleh buat Azim? Kita bagi report sikit. Anda nak tulis? Cuma anda nak fikir tulis ke Arab ke Jawi? Jawi ke Arab? Arab. Azim kata Arab macam ni. Kalau Jawi takut dapat tangan-tangan yang rosak. Tangan-tangan rosak pun dia apa? Dia buat tijarah. Dia buat apa? Dia buat su'uzon. Yang terakhir sekali last sekali. Ada banyak hadis berkenaan dengan awal makhluk. Banyak hadis berkenaan dengan awal makhluk. Banyak sangat. Yang ni, masalah, ada riwayat mengatakan awal makhluk ialah al-aql. So, cuma hadis ni katakan maudhu'. Ila akhir. Kata Imam Suyuti dalam Qutul Muqtadi, ada hadis maudhu'. Ada juga riwayat mengatakan al-arsh. Ada juga mengatakan al-qalam. Ada juga mengatakan al-hawa. Ada juga mengatakan apa lepas IV pula? V saya. Ada yang mengatakan juga nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak dak hadis yang bertembung. Ada riwayat yang baina sahih dhaif atau maudhu' atau la aslah. Kata akal lagi apa ni? Al-arsh ya Syekh. Qalam, al-hawa, nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Sebab tu kita sebut masalah ni. Al-ma' sah. Tamam, Syekh. Nasid. BI Al-ma'. Maka semua ni Syekh ialah hadis-hadis yang bertemu satu sama lain. Apa dia? Berlaku ittirab. Ittirab dia hak kata. Kursi ada ke tak? Tak, tak ada. Ada ke? Ada ke? Loh Mahfuz. Ada ke Loh Mahfuz? Hadis. Lauhan. Ada ke loh? Sah. Lauh. Lepas BI apa dia?
lepas tu PIII, lepas tu S, lepas tu SI, FIII. Lain kali PMX. InsyaAllah. Taib. Satu. Macam mana kita nak himpunkan semua hadis ni? Ha? Boleh buat kerja rumah? Yang ni macam mana nak himpunkan semua hadis ni? Betul tak? Bila hadis bertembung, kita kena himpun, betul tak? Ni banyak ni nak kena himpun. Kita tengok sanad mana hak paling suhail, hak mana hak tak. Kita bukan nak tarjih. Kita nak jamak. Ni jamak himpun. Cara dia apa dia? Yang ni disebut oleh para ulama bahawasanya kita mengatakan awaliyah mutlaqah ialah nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha ma dzakara Mullah Al-Qari. Awaliyah mutlaqah nur Nabi. Adapun yang selepas benda tu ialah awaliyah muqayyadah. Masalan, apakah awal kejadian Allah Taala daripada ajsam latifah? Jisim-jisim yang latif. Jawapannya ialah akal. Apakah awal-awal makhluk daripada al-ajsam al-kathifah? Yang kasifah yang tebal. Arsh. Kerana arsh daripada a'zamu makhluqatillah. Kemudian lagi apa lagi? Apakah awal-awal makhluk yang bersifat latafah? Yang bersifat lembut? Al-ma'. Kemudian yang lain tu cari sendiri. Latif. Latif. Latafah yang ni pun latafah masdar. Latif lah. Latif tu yang lembut. Latafah yang sama je lah. Faham tak? Yang ni apakah awal-awal makhluk mutlaqan nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah awal-awal makhluk daripada nisbah al-ajsam al-kathifah yang tebal? Arsh. Al-ajsam al-latifah yang lembut. Akal. Al-ajsam aywa sah. Al-latifah. Sebenarnya, anda baru jumpa dalam kitab cara tanggung untuk satu akal. Yang kedua seterusnya apa? Kemudian al-arash. Kemudian dua ni je. Hak lain cara nak buat kena cari ya. Ulama, kita ikut ulama. Paling dia pegang apa? Ana rasa kalau ulama paling dia pun mungkin ikut mazhab dia Ibn Taymiyah dan juga Ibn Al-Qayyim yang mengatakan awal makhluk adalah arash. Kemudian al-qalam. Tapi kita tak. Kita as-sufiyah mengatakan awal makhluk ialah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa? Kemudian barulah al-arsh, kemudian barulah qalam, kemudian barulah yang lain mengikut tertib-tertib yang berlaku khilaf. Ha? Isi mereka. Tapi ingat ni khilaf dia. Hada khilafun fil furu'. Maksudnya seorang itu kalau menafikan, mensabitkan, yang ni tidak ada berlaku kemuskilan. Dan andai orang yang menafikan Nurul Muhammadi min aslihi, jikalau ada hujah, tafadhal ya habibi. Kalau anda ada hujah, tafadhal. Jadi kita apa? Kita nak hujah dengan hujah. Ada pun kata anda kata hujah anda apa dia? Ialah maki saja. Itu tak payahlah. Demo Wahabi. Tu je amma boleh sebut. Syekh kalau ada hujah, silakan datang dengan hujah. Sini nak bahas bidali. InsyaAllah. Maka akhir masalah, hasil masalah ialah bahawasanya jumhur as-sufiyah, termasuk daripada kalangan ulama fiqh, ulama hadis yang berpegang dengan mazhab sufi, mensabitkan apa? Nurul Muhammadi sebagai awal makhluk sama ada dengan hadis Jabir yang dikatakan kononnya adalah Musannaf Abdul Razzaq ataupun dengan dalil-dalil yang lain yang antara hasan ataupun dhaif. Ada hak sunnah. Mana? Yang makhluk utama dia, hadis mana? Arash. Ini arash ni apa? Memang hadis yang jelas. Qalam. Sama juga. Awwalu makhluk khalaqallahu al-qalam. Hadis Sa'd bin Ubadah. Salah Sa'd bin Ubadah. Cumanya, tu lah macam tu kita sebut bahawasanya apa? Al-arash ataupun qalam. Tapi macam mana sebut? Macam mana sebut Mana kata berlaku benda ni khilafiyah. Bas. Masalahnya apa Syekhna? Hada amrun khilafiyun bainal ulama, dan bagi setiap orang berpegang dengan apa yang dia nak. Kalau tanya ana pendapat peribadi, adalah isbatu an-nuril Muhammadi. Kerana apa? Kerana cara pandangan anak ialah jauh untuk para ulama daripada kalangan ahlus sufiyah ar-rabbaniyah. Mereka mensabitkan Nurul Muhammadi, tiba-tiba datang kita yang kerdil untuk menolak konsep An-Nurul Muhammadi. Yang ni siapa yang mensabitkan? Sidi Al-Khawas, Abdul Wahab Sya'rani,
Hatta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam selawatnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Allahumma salli ala an-nuril ladzi sabaqa al-alamin wujuduh. Moga Allah Ta'ala selawat atas nur yang mana mendahului segala alam oleh nurnya. Yani apa yang tak nak kata lagi? Yani antara ikut Ibn Taymiyah, tafadhal ya habibi. Tapi macam saya sebut, kalau nak faham macam ni boleh. Tapi pastikan pada ada hujah. Kalau anda nak kata hadis tu ada Musannaf Abdul Razak, keluarkan Musannaf Abdul Razak, tunjuk. Wadih. Kemudiannya ada pun, kalau anda, macam yang sebut tadi, khulasah yang anda buat untuk diri anda, sebab tu Nurul Muhammadi, awwalu makhluk khalaqahu Allah. Sebab apa? Sebab inilah apa yang disebut oleh para ulama. Hang duk taklid dalam bab furu', betul dalam bab ni hampir terajang ulama. Itulah bahasa untuk diri anda lah. Dekat kelas fiqh, Ibn Hajar Ramli, Ibn Hajar Ramli, Ibn Hajar Ramli. Baik tang ni, Ibn Hajar tak erti. Munasabah je. Tak. Tapi di sisi anda melihat hadis Jabir, setelah buat kajian sikit sebanyak, hadis Jabir masih lagi tidak dijumpai. Dakwan dalam kitab Abdul Razak masih belum dijumpai, dan ulama yang menghukum dengan maudhu', maka mereka itu menyebut dengan apa yang ada pada tangan mereka. Bas. Wadah. Tapi ana nampak je kalau kita nak bahas dengan ni. Bawah tadi tu yang sebut, sebahagian ulama mengatakan isbatun nurul Muhammadi, tapi bukan dengan hadis Jabir, tapi dengan hadis-hadis yang lain yang mafhum dan istinbatnya menunjuk pada awwaliyatun nuril Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa hadha bahth al-bahthul mutawadhi'. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Cuma besok yang akan datang tu kita akan baca hadis yang panjang ni, kemudian kita tengok bahasan dia macam mana dia cerita bahawa daripada nur ni diciptakan segala-galanya. Insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.